Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Okey, Alhamdulillah, Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang kedua pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, Solehah live di FB personal. Okey, anda boleh follow dan boleh mengikuti Solehah setiap hari sharing ilmu daripada hari Ahad hingga hari Khamis, insya-Allah. So, tajuk hari ni kita adalah kesempurnaan iman dan juga kepentingan ilmu, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai Puan Ibu Hanum, Puan Mariam, Puan Umi Hendon. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Dah ramai dah yang masuk. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah mempermudahkan majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, alhamdulillah kita masih lagi merasakan bagaimana kita berada di tahun baru. InsyaAllah tahun baru ni keazaman kita dan niat kita nak jadi lebih baik daripada tahun semalam, insyaAllah. Tahun semalam biarlah menjadi kenangan dan kita nekat dan azam dalam diri kita, aku mesti jadi lebih baik daripada hari semalam. Contohnya, kalau hari ni kita belum berjaya untuk memantapkan ilmu yang ada di dalam dada kita, insya-Allah hari ni kita nekat, ya Allah, aku nak baca buku banyak-banyak, nak baca Al-Quran banyak-banyak, nak mendalami dan nak cari ilmu banyak-banyak, nak jadi manusia yang berguna. Berkaitan dengan topik kita hari ni, kesempurnaan iman dan juga kepentingan ilmu. Sebagaimana kesempurnaan iman seseorang manusia tu adalah terletak sebanyak mana ilmu yang dia ketahui dan ilmu yang dia pelajari. Sebab tu, bila kita lihat para ilmuwan, para ulama, para hafiz-hafizah, asatizah, ustaz-ustazah, alim ulama kan, mereka sangat banyak ilmu. Mereka sangat rajin untuk mencari ilmu. Dalam kehidupan kita hari ini, andai kita telah berputus asa untuk terus mencari ilmu, kita adalah orang yang rugi. Tetapi hari ini, andai kita berterus-terusan istiqomah nak cari ilmu, istiqomah nak hijrahkan diri, istiqomah nak jadi hamba yang bertakwa, hamba yang berilmu, yang patuh pada ajaran agama Allah, kerana bila kita berilmu, barulah kita nampak bagaimana solat kita disempurnakan, ibadah kita makin diimprove, bukannya makin hari makin lalai, bukannya makin hari makin culas. Itulah antara kaitan iman dan ilmu. Orang yang berilmu, insya-Allah dia adalah orang yang beriman. Dia tahu landasan ilmu tu, dia tahu landasan iman tu. Sebagaimana ilmu boleh membawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu boleh memimpin kita kita nak masuk syurga Allah kan. Dengan ilmu, macam mana kita nak mengenal ilmu Allah, bagaimana kita nak always turn back to Allah. Semua tu perlukan ilmu, semua tu perlukan guru dan semua tu perlukan sikap dan juga attitude dalam diri kita, istiqomah kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
So, antara kaitan kesempurnaan iman dan juga kepentingan ilmu, kenapa ilmu penting? Ilmu penting adalah kita lihat pada side masyarakat kita sekarang. Adakah seorang ustaz-ustazah tu akan dipercayai apabila dia tiada ilmu, dia kekurangan ilmu? Sebab tu kita bagi contohlah. Hari ni siapa ilmuwan yang menjadi selalu tempat rujukan? Sebagai contoh, Ustaz Wadi Anwar, Ustazah Asma Harun. Mereka sangat banyak ilmu. Ustazah Asma Harun keluaran daripada, dia belajar daripada Mesir dan daripada Universiti Al-Azhar. So, ilmu dia boleh sangat kita kagumi. Sebab tu, orang hormat, orang percaya, orang jadikan dia sumber rujukan. Berbanding kalau diri kita ni zero, tak ada ilmu, kita ingat ada ke orang nak tanya kita? Sedangkan hukum hakam pun kita tak jelas. Hukum halal haram pun kita langgar. Sebab tu, pada hari ini, kalau kita nak mencari ilmu, pastikan kita mencari ilmu orang yang berada di bidangnya. Sebagai contoh, kalau dia pakar hadis, kita belajar berguru hadis dengan dia. Kalau dia pakar syariah, kita berguru dan belajar dengan dia. Bukannya bila dia bukan kepakaran dia, bukan bidang dia, kita duk cari dia. Itu sebab tu boleh jadi apa yang kita nak belajar tu boleh jadi silap, boleh jadi salah, boleh jadi kita tak faham sebab kita tak cari orang yang tepat. Kita tak cari orang yang benar dan di dalam bidangnya. Sebab tu, kalau hari ni kalau kita nak belajar ilmu agama, belajarlah daripada orang yang di bidangnya. Orang yang boleh kita jadikan contoh dan kita lihat akhlaknya. Kalau nak cari seorang guru, bak kata para ulama, lihatlah pada peribadi dirinya. Lihatlah pada akhlak dirinya. Adakah percakapan dia yang baik-baik? Adakah pemakaian dia yang baik-baik? Adakah setiap hikmah dan nasihat yang keluar daripada bibirnya penuh dengan pengajaran, bukannya mengutuk-ngutuk, bukannya membuka aib orang? Kita lihat pada peribadinya. Sebab tu hari ni, kalau kita nak cari guru, nak cari mentor, carilah guru yang memang baik akhlaknya. Seperti kita boleh contohi daripada teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah contoh sepanjang zaman. Akhlak baginda sangatlah terpuji, bercakap benar, sentiasa menyampaikan perkara yang benar-benar, seorang yang amanah, seorang yang bijaksana. Seorang pemimpin mesti bijaksana. Kalau seorang pemimpin, dia tak ada ilmu, dia tak boleh nak memimpin rakyatnya. Tak boleh nak memimpin umat Islam ni. Sebab tu umat Islam boleh jadi sesat, boleh jadi berpecah belah. Hari ni pentingnya ilmu. Itulah menunjukkan kesempurnaan iman manusia. Iman manusia akan sempurna bila dia cukup ilmu. Bila dia sentiasa istiqomah dan beramal dengan ilmunya. Sebab tu tak ada gunanya kalau kita duk cari ilmu banyak-banyak tetapi kita tak amalkan pun. Kita biarkan sahaja ilmu situ menjadi perkasam. Kita duk bayar beribu-ribu, kita bayar masuk kelas itu, masuk kelas ini, tetapi tindakan kita tak ada, action kita tak ada, kita tak istiqomah pun beramal. Orang Melayu kata hangat-hangat tahi ayam. So kita di awal tahun baru ni, adakah kita nak ulang kegagalan yang lama? Sudah tentu tak nak. Kita nak hidup kita terus maju, terus capai kejayaan yang barokah. Sebab tu dalam FTR pun kami utamakan keberkatan. Sebab hidup kita, kalau Allah tak redha, Allah tak berkati hidup kita sia-sia. Sebab tu pastikan hidup kita di landasan yang benar. Kita tak tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita jaga solat kita. Kita sentiasa improve ibadah kita. Mana yang lompong-lompong tu, kita perbaiki. Sebab dengan ilmu lah, barulah akan memimpin manusia tersebut untuk menjadi manusia yang berakhlak. Manusia yang jaga percakapannya. Bukan main lepas je. Dan kita nak tegur orang pun ada cara-caranya. Bukan kita main tegur je, lalu terbuka aib dia, lalu tersebar keburukan dia. Tak nak macam tu. Jadikan kesilapan lama sebagai pengajaran dan ibrah dalam kehidupan kita, insya-Allah. So, kesempurnaan iman dan juga kepentingan ilmu pada hari ini sangat-sangat berguna kerana kita hari ini, tugas kita sebagai da'i khalifah adalah mengimarahkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala.
apa jihad yang kita telah lakukan pada hari ini. Kalau kalian tahulah, Allah telah sediakan pintu khas buat mereka yang berjihad fisabilillah. Siapakah mereka yang berjihad fisabilillah? Golongan tahfiz yang hafal Al-Quran. Anak-anak, pelajar-pelajar, anak-anak kita ni kalau belajar ilmu agama, pergi sekolah, belajar. Itu adalah jihad fisabilillah. Kalau mati, kita mati syahid dalam jihad ilmu. Dan Allah sediakan pintu khas buat mereka yang rajin mencari ilmu serta memperjuangkan agama Allah, dakwah, sebarkan kebaikan, ajak orang buat baik, tegah orang buat kemungkaran. Ada pintu khas untuk anda nanti di syurga. Sebab tu hari ni, capailah dan ajaklah diri kita dan seluruh ahli keluarga kita supaya capai salah satu pintu yang telah Allah janjikan. Kalau kita rajin berpuasa, ada pintu Ar-Rayyan untuk orang yang rajin berpuasa. Kalau kita seorang yang sentiasa jaga percakapan, selalu jaga mak ayah kita, ada pintu khas untuk mereka yang berbakti kepada ibu bapa. Beruntung sangat. Allah sediakan pintu yang sangat hebat. Allah sediakan 8 pintu khas buat kita semua ni. Andai kita suka cari ilmu, ada pintu jihad untuk kita. Kalau kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ada pintu khas untuk ini. Dan kalau kita rajin bersedekah, ada juga pintu khas untuk orang yang bersedekah. Kita jaga solat di awal waktu, selalu lakukan solat sunat, solat taubat, solat istikharah, solat tahajud, solat duha. Ada pintu khas buat mereka yang menjaga solat. Bukan setakat solat fardu je. Dia utamakan solat sunat, dia perbanyakkan solat sunat qabliyah, ba'diyah, sunat rawatib dia buat. Kalau pergi masjid, dia buat solat tahiyatul masjid, solat tasbih, buat qiyamul lail. Banyak sangat Allah telah janjikan keindahan syurga dan pilihan buat diri kita. Cuma kita je, kita nak buat ke tidak? Sebab kita tak nampak nikmat tu sekarang. Tetapi Allah telah gambarkan di dalam Al-Quran. Semua tu adalah indah-indah belaka. Semua tu telah dijanjikan buat kita yang beriman dan beramal soleh. So kalau kita orang yang berilmu, itulah landasan dan ukuran kayu ukur tahap kesempurnaan iman kita. Makin kita cari ilmu, makin sempurna iman kita. Makin kita cari guru, insya-Allah hidup kita makin berkat. Sebab tu rezeki pun masuk mencurah-curah, rezeki pun masuk luar biasa, bak air zam-zam lancar je. Kalau kita cari ilmu, insya-Allah. Betul tu Puan Syawirah. Banyak dah Puan Syawirah listkan. Pintu menahan kemarahan, pintu memaafkan manusia. Banyak sangat, Allahu Akbar. Banyak sangat janji Allah buat kita yang sentiasa menjaga keberkatan hidup. Kita usaha untuk cari redha Allah. Sebab kita masuk syurga adalah kerana rahmat Allah. Bukan tahap ukuran berapa banyak kita solat, berapa banyak tahap ibadah kita, tetapi Allah masukkan kita ke dalam syurga kerana rahmatnya. Kita jangan silap. Kita jangan silap, sebab tu kita kena buat Allah sayang kita. Allah kasih dekat kita. Allah beri rahmat dalam kehidupan kita, barulah kita terpilih masuk syurga. Sebab ada seorang hamba Allah, walaupun hidup dia penuh dengan dosa, namun hanya kerana satu kebaikan, malaikat bawa dia masuk ke dalam syurga Allah hanya kerana satu kebaikan. Sebab tu kita tak boleh nak memperlekehkan orang. Kita cakap, engkau tak tutup aurat, engkau nanti tempat engkau di neraka. No. Kita dilarang untuk menerakakan orang. Berdosa besar. Siapa kita nak menentukan pengakhiran setiap orang? Kita kata kita jaga solat, kita puasa, kita bayar zakat. Tetapi andai mulut kita ni, sebab hanya kerana mulut kita menyakitkan hati orang, lalu Allah tak masukkan kita ke dalam syurga kerana mulut yang jahat. Sebab tu, amal soleh kita tak menentukan kita masuk syurga. Tetapi kerana rahmat Allah. Allah, walaupun hanya orang tu seumur hidup buat dosa, tetapi kerana kasih sayang Allah, kerana pengampunan Allah, rahmat Allah, orang yang berdosa sepanjang hayatnya pun, malaikat yang jemput dia masuk syurga.
Subhanallah. Sangat-sangat amazing kisah ni. Sebab tu kita jangan judge orang. Jangan nak mengaibkan orang. Jangan nak burukkan orang. Yang penting kita jaga diri kita. Nak Allah sayang. Nak Allah reda. Nak Allah tarik aku masuk ke syurga. Itulah matlamat akhir kita. Yang penting usaha kita berbaik-baik sesama manusia. Berbaik-baik sesama makhluk. Dengan binatang kita macam mana. Dengan mak ayah kita macam mana. Itulah asbab Allah membawa kita masuk ke dalam syurga Allah yang terindah kerana rahmatnya, kerana kasih sayangnya, insya-Allah. Dan apa yang kita belajar pada hari ini, ilmu yang kita dapat ni, itulah yang menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saham akhirat yang kita nak bawa? Sebab tu Allah telah janjikan ada 3 perkara. Pahalanya akan terus mengalir. Andai kita dah meninggal dunia pun, pahala tu still akan mengalir. Antaranya adalah ilmu pengetahuan yang disebarkan. Sebab tu Soleh highlight tajuk ni hari ni, kepentingan ilmu dan kesempurnaan iman. Sebab hidup kita kalau kita tak ada ilmu, kita jadi seorang yang jahil, terus buat dosa, terus buat kesilapan sama tanpa ada perubahan. Sebab tak ada orang yang tegur. Sebab tu pentingnya kita hari ni, kita ada kawan-kawan, kita ada circle yang sentiasa mengingatkan kita dengan akhirat, yang sentiasa mengingatkan diri kita dengan kita ada dosa, ada pahala, ada syurga dan neraka. Yang membezakan kita adalah iman dan takwa kita. InsyaAllah kita doa dan minta sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah pilih kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang terindah, insya-Allah. So Soleh doakan agar anda semua ni terpilih untuk beroleh husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisab. So, siapa yang nak upgrade ilmu, anda boleh dapatkan FTR. Bulan ni ada promosi FTR. Anda jangan ketinggalan. InsyaAllah bila anda upgrade ilmu, anda akan upgrade level ibadah anda, rezeki anda, tahap keimanan anda. InsyaAllah kita sama-sama berusaha dengan ilmu. Kerana ilmu yang akan membawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkira-kira kerana ilmu akan membawa kita ke jalan yang Allah reda. InsyaAllah Soleh doakan kalian berjaya dunia akhirat dengan ilmu yang berkat. Okey? InsyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok, insyaAllah.